Hai, selamat pagi. You all bersama Miss Mai, your Master Trainer Malaysia dan juga expert beauty dan wellness. Okay. Hai. Jom. Ramai masuk. Ramai bersama Miss Mai hari ni. Kita nak sebab Miss Mai dapat ramai yang DM Miss Mai nak tanya pasal isu resdung lah, sinus lah. Okay, so Miss Mai nak share dengan you all. Jom, ramai-ramai yang tengah yang tengah free tu, jom join topik-topik. Biasalah kita nak kupas selalu topik-topik panas yang important. Topik-topik general tapi panas. Jom ramai-ramai masuk dulu bersama Miss Mai hari ni. Okey, biasalah tengok dah hari-hari, tapi jangan lupa yang suara-suara semakin serak tu. Jom minum air, jangan lupa. Kita ambil je naik je. Hai. Hi my top fan, Mr. Case. Selamat pagi. Kita dekat luar pos dia, dekat luar pos Miss Mai pagi ni. Okey, alright tak? Nampak tak? Jom ramai-ramai bersama Miss Mai hari ni. Kita share dengan topik sikit. Okey tak? Nampak tak Miss Mai hari ni? Kalau you nampak thumbs good. Kan? Okay, hai. So kita bagi ramai-ramai masuk sikit pagi ni. Sebab Miss Mai nak share tentang topik yang panas. Nak kupas, nak share dengan you all. Nak bagi you all tahu, nak bagi you all sedar tentang topik. Kita cakap topik resdung, topik sinus or sinusitis. Okay tak pagi-pagi ni? So yang siapa yang dekat live, jom kita sama-sama pagi ni. Jom. Hi, Mr. Kestapa. Okay, good morning, sir. Okay, you can share to your family. I don't want to talk about the sinus or sinusitis. And also how to give you natural remedy or natural thing to heal the sinusitis. Alright? Hai. Selamat pagi semua. Cepat, jom. Pagi-pagi ni kita nak share lagi topik panas you all. So yang DM Miss Mai ni, cepat masuk dalam ni, sebab isu ni diorang selalu tanya Miss Mai, DM Miss Mai tentang banyak topik yang diorang nak minta Miss Mai kupas. Tapi hari ni hanya Miss Mai share dulu tentang ramai yang komen tentang resdung ataupun kita cakap sinus atau sinusitis. Okey tak? Okey. Sinusitis. Okey, jom ramai-ramai. Ambil berat, ambil tahu. Sangat-sangat, kita cakap sangat-sangat penting supaya kita kurangnya ada masalah ni. Okey tak? Jom. Sebelum you all kena pergi klinik, kena makan ubat, kita selalu misalnya cakap, kita bagi kesedaran ni awal supaya kita tak perlu nanti benda ni akan menjadi lebih serius kepada you all. Okey tak macam tu? Alright? So, resdung ataupun sinus ataupun sinusitis bersama Miss Mai dengan topik panas hari ni, your wellness expert and beauty expert sebagai Master Trainer Malaysia juga. Jom ramai-ramai kita share dengan topik ni, topik panas bersama you all. Alright. Okay, dah masuk hari ni pagi-pagi. Okay, boleh bagi love sikit, boleh say hi dekat Miss Mai pagi-pagi ni. Okay, sama-sama kita sedekahkan love sikit. Yang dah bagi tu, terima kasih. Yang belum tu, cepat-cepat sikit bagi love kat Miss Mai supaya you all bagi energy love sikit. Okay tak?
Okey, yang bagi terima kasih. Okey, hai. So yang ada masalah ni juga sinus ataupun sinusitis, resdung, komen kat bawah ni kalau apa yang simptom-simptom you all rasa. Sebab Miss Mai akan share dengan you all juga, kupas dan juga bagi tips dengan you all cara-cara kita mengurangkan masalah sinus atau resdung kita. Okey tak macam tu. So, bagi you all punya bagi komen sikit. Gatal-gatal hidung Miss. Ya betul Miss Arabella. Okay, alright. Ya, betul. So nanti Miss akan share lagi banyak-banyak apa yang selalunya berlaku dalam bila kita bila kita simptom-simptom kenapa sebenarnya punca-punca. Hai. Hai. Good morning. Okay. Macam mana sebenarnya sebelum you all tahu yang apa you all ada tak simptom-simptom sebegini? Aina Gani. Hi Aina, good morning. So topic today is talking about resdung or sinus or sinusitis. Sinusitis is a penyakit, sinus is a common yang kita ada. Okey tak macam tu? Saya dengar tak suara Miss Mai? Okey, kalau dengar boleh thumbs up juga. Kalau tak dengar boleh tunjuk kat bawah tu. Clear tak suara Miss Mai? Okey. Okey, apa yang isu yang kita nak cakap pasal sinus ataupun masalah apa kita cakap resdung, sebenarnya biasa tak you all rasa? Biasanya you all dah mula rasa macam bangun pagi you all asyu ataupun you all rasa gatal-gatal kat hidung, kadang-kadang ada juga gatal-gatal kat tekak. Okey, bengkak macam dekat mata, selalu berair, kurang ada sen bau kita tak ada rasa macam ada bau. Lepas tu mungkin ada gatal-gatal telinga. Ya, itu adalah simptom-simptom yang kita boleh terasa adalah awalnya resdung. Yang kita dah rasa dah simptom-simptom tu, rasa mengenyam-ngenyam kan. Yes. So kenapa you all ada tak rasa tu macam tu? Kalau you ada rasa yang you all boleh cakap yes. You all boleh tulis yes. So biasanya you all ada, even you ada tak adalah bau, you all tak ada smell, tak ada, boleh ada rasa bau tu, you all kurang rasa bau hidung. Okay, ada kadang-kadang, ya Miss Sarah ada, ya kadang-kadang. So bau ataupun nafas you all bermau. So itu adalah punca-punca yang kita cakap adalah mungkin daripada sinus ataupun resdung tu sendiri. So kalau you all ada simptom tu, itu kemungkinan besar you all ada resdung. Okey, dah rasa dah ada tak dekat diri sendiri tu? Jom, kalau macam tu share dengan ramai-ramai yang keluarga kita, dia ada kepada lelaki, perempuan, mungkin juga anak-anak kita. Miss Mai minta you all share dengan ramai-ramai dengan topik yang panas ni supaya kita dapat memberi manfaat dengan lebih ramai lagi. Share lagi, sedekahkan ilmu ni bersama-sama dapat memberi manfaat dengan lebih ramai lagi. Seperti Miss Mai nak share dengan you all dapat manfaat tu dengan memudahkan tekan button share supaya you all dapat sedekahkan dengan lebih ramai lagi. Jangan kedekut dengan ilmu pagi-pagi ni, kita share dengan lebih ramai lagi dengan topik ni. Okey tak macam tu? Topik resdung ataupun sinus kita. Okey, yang dah buat tu terima kasih, yang belum minta sama-sama kita sedekahkan ilmu ni. Jangan sedekahkan, jangan kedekut kalau nanti susah rezeki kita nak masuk. Betul tak? Alright. Apa yang sebenarnya dah tahu? Kenapa you all dah simptom-simptom you all dah tahu? Simptom rasa bengkak, macam you rasa bengkak dekat ni. You rasa gatal kan? Yang tadi Miss Mai cakap, yang bau you all dah kurang. You all even rasa gatal dekat mata you all, telinga. Lepas tu asyu, hilang bau. Orang cakap suara you all pun berbau. Bila berbau kan, nafas you all pun berbau. Yes, you adalah mungkin simptom-simptom kepada resdung ataupun sinusitis. Okey. Kenapanya benda tu berlaku? Orang selalu cakap, saya ada perasaan tu. Macam mana berlakunya benda macam tu? Macam mananya tiba-tiba dapat resdung tu ataupun sinusitis tu? Macam mana? Okey.
You all nak tahu macam mana you all dapat? Biasanya you daripada alahan. Alahan tu kita daripada dua. Alahan daripada makanan yang you allergic. Allergic ni kira-kira daripada makanan. Macam you sensitif daripada makanan yang katakan orang cakap seafood lah, udang. You all kena identify you all punya masalah. Orang cakap allergic kacang ke. So benda tu tepat trigger atau trigger tu menjadi penyebab you all. Penyebab. Okay. Terima kasih yang bagi love. Yang belum tu pastikan bagikan love sikit. Bagi energi kami semua. Alright. Okay, allergic. Kepada dua kita bahagikan kepada dua. Iaitu kepada daripada pemakanan yang kita sensitif dan menjadi alahan kepada kita. Tak kisahlah daripada seafood ke, daripada kacang ke, dengan apa sahaja. Kedua, daripada bau-bauan. Seperti kita cakap bauan daripada maksudnya daripada bahan-bahan kimikal yang macam kita bau kuat sangat, memberi trigger dan alahan kepada kita, yang alahan. Dan juga kita cakap debu, asap, itu alahan. Dan juga macam kita alergik kepada bulu kucing ke, bulu-buluan ke, yang berbulu ke. Dan juga macam katakan herbu-herbu yang tiba, bukan herbu, maksudnya benda yang sangat kuat bau dia, memberi alahan kepada kita, menjadi penyebab kepada kita untuk menjadi kita alergikan. Kepada dua misalnya cakap daripada makanan dan juga bau-bauan seperti bulu dan sebagainya lah. Jelas tak macam tu? You all dah dapat tak? Daripada situ dulu. Okey. Macam okey juga daripada juga abuk, debu, daripada kita tempat yang berdebu, rumah yang berdebu. Okey. Okey, apa orang cakap? Benda-benda yang lama ada fungus, maksudnya ataupun barang-barang yang berkulat-kulat tu menjadikan dia fungus sekeliling kita. Jadi kita terkena. Okey, terbau daripada situ. Faham tak? Okey, jelas tak? Okey. Okey, bagi love sikit. Okey, dah you dah faham tentang tu, daripada debu, apa misalnya cakap daripada debu, asap daripada situ, dan juga okey bulu dan sebagainya. So you all kena pastikan benda tu you all kurangkan. Okey, dan juga asap rokok sebagainya. So pastikan benda tu you all allergic, dan pastikan anak-anak kita jauh daripada benda-benda tu supaya benda tu tak kena kepada keluarga kita. Okey, you all dapat kenal pasti dah macam tu. Dan juga kenapanya bila dah kena kat situ kita jadi alahan dan penyebab kita menjadi kena ni, you all kena tahu salah satu kenapanya. Dah tahu penyebab, dah tahu punca dia, dah tahu kita ada simptom-simptom tu, macam mana benda tu berlaku. Hai, selamat pagi yang masuk dalam Wall Miss My ni. Selamat pagi. Jangan lupa share dengan lebih ramai lagi untuk beri manfaat dengan lebih ramai lagi penyebab penyakit sinus ataupun resedung yang kita cakap dengan topik panas hari ni. Okey tak macam tu? Jom share ramai-ramai, sedekahkan dengan lebih ramai lagi. Semoga kita dimurahkan rezeki. Okey, alright tak macam tu? Okey, apa yang Miss Ma nak cakap dengan you all ialah you all kena ambil tahu, you all kena tahu kenapanya you all jadi gatal ke berlakunya radangan atau pembengkakan ataupun implement maksudnya implement pula apa keradangan. Okey, sorry. Keradangan, bengkak atau tersumbat. Kenapa? So you kena ambil tahu tentang ni. Okey, bengkak, kita rasa bengkak dekat wajah kita. Okey, rasa hidung tersumbat. Lepas tu rasa gatal. Kena ambil tahu sangat tentang ni. Okey, kenapa yang kita cakap sebenarnya kita dekat hidung kita ni kita ada lining tissue. Okey, lining tissue. Okey, yang biasanya kita feel the air dalam muka kita. Maksudnya kita kan bernafas secara liang, kita ni bernafas. Macam ni lining tissue kita bernafas melalui udara kan. So nafas. So daripada nafas tu yang kita bau tadi tu, lining tu dia tapis. Tapis udara. So kena ambil tahu sangat ni. You all kena tahu kenapa punca penyakit tu, daripada situ you all kena ambil berat sangat. Tentang daripada situ. Daripada sesimpel-simpel tu misalnya cakap, dialah menjadi satu punca penyebab dan penyakit dia tadi. Alright tak macam tu? So ambil serius, ambil note dengan ni. Ambil tahu sangat ni. Okey,
Daripada situ, daripada yang penyebab tadi tu, dia akan menyebab yang kita cakap penyebab alahan tadi, yang Miss Mai cakap punca-punca penyebab tadi, dia menjadikan punca masalah daripada kita ada dua kepada virus masalah tadi. Virus, bakteria, okey, bakteria atau fungus. 3 penyebab yang tadi. Okey, kita cakap virus, bakteria atau fungus. Okey, atau kulat lah. Alright, itulah penyebab dia. Okey, you all jelas? Okey, bagi love sikit. You all boleh komen kat bawah tu yang ada masalah tu. So juga you all boleh share topik ni supaya you all faham apa yang Miss Mai nak share yang common menjadi masalah yang ramai Miss Mai sampai DM Miss Mai pasal isu ni. Suruh Miss Mai share lagi, kupas lagi. Alright tak macam tu? Tunjukkan you all nak lagi isu-isu seperti ni. Alright. Okay, sebelum ni Miss Mai nak bagi you all tahu tentang tu dulu supaya you all faham cause kenapa you all blog tersumbat. You all kena tengok Miss Mai akan share dengan you all tentang tu. Okay, sekejap Miss Mai kena tunjukkan you all. You all kena, Miss Mai suka relatekan isu ni selalu dengan apa Miss Mai cakap? Dengan gambar yang supaya you all mudah faham. Okay, you all mudah faham. Okay, jadi you all bila you all dah faham, okay, tanda-tanda yang sedang okay, susah bernafas, hidung tersumbat, rasa, bila you all dah rasa macam kita cakap berlendir, berkahak kan, bila dah berlendir dan berkahak yang hijau tu, you dah kena bakteria. Sampai situ you all akan menjadi lebih teruk. Okay, sebelum tu you all kena ambil tahu tentang ni dulu. Okay tak? Okay, cepat ramai-ramai ni Miss Mai nak share dengan you all. Share dengan lebih ramai lagi sebelum Miss Mai tunjukkan yang secara yang apa sinus yang sihat ataupun yang tidak sihat macam mana dia. So share dengan lebih ramai lagi. Dah buat belum? Hai Arul, Salvan, selamat pagi Kak. Yes, selamat pagi. Good morning. So Arul, we talking about the sinus and also about the resdung. In Malay we call resdung, and the scientific word we call sinus or sinusitis. Alright, good morning everyone. Okay, please share to everyone that you love and you concern about this issue and give benefit to a lot to others about wellness, healthy and wellness. Okay, thank you for who sharing. Who not sharing, please do so. I think we can share more benefit to others. Okay, thank you everyone. Okay, make sure share ilmu ni. Okay, tengok rapat-rapat tentang ni. Okay, yang baru masuk, you all boleh tengok. This about sinus. Alright, jom kita tengok about sinus. Okay, alright. Nampak tak? So you all tengok dekat-dekat. Healthy sinus and sinusitis. Sinus bermaksud healthy sinus is a normal. Yang kita cakap normal, yang tak ada masalah, ialah dia tak ada apa dia tak ada inflammation ataupun kebengkakan, tak ada block, clear semua dekat dia punya dia punya rahang-rahang rongga kita. Nampak tak? Ni sebenarnya rongga-rongga lah, ni ruang-ruang rongga kita. Okey, yang selalu berlaku ialah di bahagian sini, bahagian sini. You all nampak tak? Ini yang akan berlakunya. Yang kita akan lalu sinus ataupun resdung yang you all rasa, you all akan rasa bengkak kadang-kadang kat bahagian mata, dekat bawah-bawah sini hidung, kan rasa gatal. Yes, inilah adalah biasa kita rasa bengkak, radang, tersumbat. Okey, kita rasa berbau. Inilah simptom-simptom yang you all nampak. Healthy, yang dekat unhealthy. So that's why Miss Mai suka tunjukkan gambar rajah ataupun anatomi term supaya you all faham tentang keadaan yang sebenar. Apa yang berlaku kat muka you all, yang supaya you all ambil tahu tentang ni. Benda ni yang sangat serius you all kena ambil tahu. Okay, nak. Alright, bagus. Okay, Arul. So share to others
to give benefit to others. Make sure diorang tahu. Alright tak macam tu. So ada tak happen kat you all? So ini adalah rongga-rongga di muka kita yang menapis, yang biasanya kita menyedut udara dan yang lining rongga ni menapis udara kita untuk masuklah dekat dalam kita punya face semualah. Dan juga bila ada jangkitan, maksudnya tadi rebu alahan tadi, dia akan jangkit dekat yang lining kita. Hai. So bila dia jangkitan adalah daripada virus, fungus dan juga bakteria, dia mengakibatkan jadi kahak, berlendir dan sebagainya. Dan juga boleh blockage. Okey, di rahang kita. Yani Yusof. Okey, hai Yani, good morning. Okey, boleh yang lewat, boleh tengok balik preview dengan Miss Mai punya topik. Okey, topik tentang resdung dan juga sinus ataupun sinusitis. Okey, alright. So, you all dah tahu masalah ni. Ini yang terjadi kat muka you all. Fungus ni, sampai nampak tak? You all rasa bengkak. Dekat sini semua bengkak-bengkak kat bahagian ni. Okey, bengkak-bengkak. Apa yang you all perlu buat? Okey, dah tahu masalah ni. Boleh tak kita nak rawat dia? Sekarang ni Miss Mai nak cakap, kita cuba nak rawat secara alami. Tapi kalau dah serius sampai ke bengkakan, apa orang cakap tu, you all kena jumpa yang Arif lah, doktor dan klinik. Tapi kita cuba sebelumnya terlalu serius sampai teruk macam ni, sampai berkahak, maksudnya sampai sangat serius, kita buat secara rawatan secara alami. Okey, kita dah tahu masalah, kita dah tahu punca. Sekarang kita nak rawat secara alami. Okey, faham tak sekarang ni? Macam mana nak rawat secara alami? Okey, minta share ramai-ramai. Share ramai-ramai lagi dengan topik ni supaya supaya kita sedekahkan ilmu bersama-sama dengan ramai-ramai lagi nak rawat secara alami. Okey. Dah share? Kalau dah share, terima kasih. Yang belum, sedekahkan lebih ramai lagi, hanya menekan button like dan share sahaja. Yang baru, jangan lupa like button kita Jari Mas Academy supaya you all tak terlepas dengan segala topik Miss Mai kupas dan topik-topik panas dan tip-tip panas bersama Miss Mai. Alright. Okey, sekali lagi Miss Mai nak cakap, kita nak rawat masalah sinus atau sinusitis ataupun resedung. Okey tak? Nampak tak resedung? Yang ini healthy, yang ini tak healthy. Yang dia jadi bakteria, fungus dan juga virus. Nampak tak kat muka diorang? Okey tak macam tu? Kita tak nak hadapi tahap macam ni. Okey guys, sekarang ni you all ambil nota ni laju-laju. Okey, ambil nota ni laju-laju. Laju-laju. Sediakan nota, tulis, pasti anda tidak terlepas. Okey, cara merawat secara alami. Okey, kalau kita dah bagi tahu punca, kalau kita tak tahu nak rawat, tak ni dah juga kan. Dah tahu semua lendir, kahak tu kan. Kita tengok mukas kan, tu kahak lah. So, cuba ambil ramai-ramai. Untuk ambil tahu tentang ni, okey, Miss Mai dah sediakan petua dia. Petua untuk ramai-ramai ambil tahu tentang ni dulu. Okey, sekejap. Okey, Miss Mai minum dulu. Hai, good morning. Okey, masuk ramai-ramai. Rugi tak tahu petua ni sebab kita nak rawat secara alami. Okey. Alright, thank you for everyone. Thank you for your love and sharing. Okey, petua alami yang kita nak rawat sekarang. Jom ramai-ramai sama-sama dengan Miss Mai ni nak rawat secara alami. Apa petua pagi ni yang kita nak rawat secara alami? Okey, ambil nota. Yang belum ada nota tu, boleh tulis supaya you all tak miss. Sama-sama kita rawat dia secara alami. Okey, petua yang pertama yang Miss Mai nak you all ialah paling mudah yang you all boleh buat dekat kitchen you all je, dekat dapur you all, barang yang ada kat dapur you all. Okey, pertama kita ambil garam. Kita buat menjadikan air garam.
Tapi kita bancuh dengan keadaan air tu menjadi swamp. Boleh tak? Okey, tak kisah banyak mana Miss. Kalau katakanlah you all nak buat air banyak ni, buatlah. So berapa banyak? Mesti kita boleh rasa benda tu macam garam lah, bergaram. Okey, macam rasa macam ada rasa sangat garam sikit lah. Okey, garam pastikan dalam keadaan lebih pada swamp sikit. Dan swamp-swamp tu pun okey lah. Alright, kita buat macam gurgle. Kita buat boleh gurgle dekat tekak kita. Kita boleh gurgle dekat hidung kita. 2. Okey, gurgle dekat tekak, gurgle dekat hidung. Okey, kita buat macam ni. Hidung macam tu dekat hidung. Selalu kita gurgle kat mulut kan pun boleh, gurgle dekat hidung pun boleh. Itulah salah satu the natural antiseptic yang kita boleh buat hanya di dapur sahaja. Alright tak macam tu? Dengan mudah hanya barang di kitchen sahaja. So, membantu, insya-Allah membantu kita punya petua yang pertama. Alright. So, petua yang kedua. Share lagi. Terima kasih yang share. Yang belum tu, tolong sedekahkan ilmu ni. Tolong sedekahkan sama-sama. Alright. Kalau yang belum, pastikan buat. Kalau dah, terima kasih. Sedekahkan. Jangan kedekut. Tak baik. So tak nak kita pagi-pagi ni kita kedekut. So jadi susah rezeki nak masuk kita. So supaya Miss Mai pun sedekahkan you all, supaya rezeki senang nak masuk kat Miss Mai. You all pun buat sama-sama. Kalau Maha Guru cakap, tak dengar, tak berkat. Okay, buat tu. Alright. Okay, yang kedua, topik petua yang kedua. Alright. Kita buat satu lagi, inhaler. Inhaler tu bermaksud, cara tadi, inhaler melalui hidung, melalui air garam, kan? Okey, sekarang ni daripada bau pula. 2 cara, iaitu kita bolkan melalui air panas. You buat bowl, maksudnya okey, carilah bowl apa-apa saja, besin ke apa mangkuk ke, tapi you all boleh buat healkan ni. Maksudnya inhaler muka you. Muka tapi you all tarik nafas. Macam katakan ni kan mangkuk lah. Ini cawan tapi jadikan mangkuk. Mangkuk, besin yang kecil sudah, yang cukup melepasi muka you. Okey. Okey, muka you. Hai, good morning. Okey, you lepaskan. You ambil 2. You boleh melalui oregano. Miss Mai tak tahu dalam bahasa Melayu Ada tak you all tahu dalam bahasa Melayu oregano? Kalau you all tahu boleh tuliskan kat bawah tu supaya you kawan-kawan tahu. Oregano dan juga satu lagi eucalyptus. Eucalyptus dalam bahasa Melayu eucalyptus? Eucalyptus lah dalam bahasa Melayu. Miss Mai lupalah apa nama dia. Kalau ada yang tahu tolong tuliskan eucalyptus. Okey. Essential oil boleh, daun pun boleh, bunga pun boleh. Essential oil pastikan anda pakai yang ori sahaja, bukan chemical Yang luar tu you beli yang murah-murah tu bawah RM20, bawah RM30, confirm is chemical base. You pastikan kalau you pakai chemical base, first is harmful for you punya diri. Dia tak ada bagi benefit to your body, to benefit to you. Okey, pastikan memang benda tu tak murah sebab dia sangat susah nak ambil. Dia jadi beribu-ribu benda yang dia nak salut dengan proses dia, baru dapat satu titik macam tu. So kalau you all dapat bawah RM10, bawah RM15, confirm itu chemical. Miss Mai pastikan you all lah. Okey. So pastikan you all beli yang EO yang pastikan ori. Yang RM80-90 itu memang insya-Allah biasanya ori lah. Tapi you dapat 20-30 tu biasanya chemical base, bau je tapi chemical punya bau. Alright. Okey, kalau tidak pastikan yang herba yang saya cakap tadi, pastikan you pakai oregano, daun dia ke, daun bunga dia ke. Okey, macam eucalyptus juga sama. So you letak dalam bowl air panas. Okey, air panas, swamp, air panas. Lepas tu you letakkan dia, you bungkuskan muka you, you sejuk. You bungkuskan, you sejuk udara tu. Okey, you inhale. Okey, inhale maksudnya you bernafas dan you lepaskan. Nafaskan, you boleh buat dalam masa 5 minit, ulang kali 3 kali. Okey, mungkin dapat membantu implementation inflame yang
kebengkakan tu fungus, bakteria dan juga apa? Bakteria, fungus dan juga virus tu tadi. Okey, kita membantu secara alami dulu, right? Okey. Yang ketiga, yang last ni. So Miss Mai cakap, so dah dapat nota tu, minta tulis. Kalau belum, kalau tertinggal, kawan-kawan boleh tulis kat bawah tu Okey. Dah dapat? Okey. Okey, yang last, terakhir. Share dulu last ni. Sebelum Miss Mai nak tutup ni. Okey. Alright, dah dapat. Okey, boleh say hi juga kat Miss Mai. Yang last, kita nak cakap petua yang last ialah petua okey. Okey, yang ini orang-orang tua bagi kat Miss Mai. So Miss Mai cuba memang agak membantu. So sama-sama dengan share dengan you all. Hai. Okey. Okey, selamat pagi semua. Yang petua yang last kali, you all ambil daun apa? Daun pandan. Okey, alright tak macam tu. Semua ada daun pandan kan? Mudah tak nak dapat daun pandan? Mudah sangat kan? Daun pandan tu kan? Miss Mai punya kitchen pun Miss Mai ada daun pandan. Kalau tak ada, hai, apa? And Othman. Selamat pagi, our yoga teacher and also she also media. Hi, morning dear. So this our doing a remedy, natural remedy to heal the sinus or sinusitis or resdung. My friend, okay. And boleh share dengan others, to your family, to your friend, or also to media, to share with them the natural remedy. Okay, alright. So ambil nota ni laju-laju. Yang last sekali petua dia lah, you all boleh cari daun pandan, or you all boleh ambil daun pandan. You all boleh tumbuk dia. Okay, lepas you all tumbuk dia, you all ambil, perahkan. Okay, tumbuk berapa nak daun? Okay, kita ambil lah 2 daun pandan ataupun 3 daun pandan. Tengok saiz dia. 1 kalau yang panjang, kalau tak 2 atau 3. Kita buat dia jadi mask muka kita. Kita tumbuk dia. Kita ambil limau nipis. Kita perahkan dia untuk menjadikan dia jus. Okey, menjadikan dia jus. Bukan jadikan, kita perah dekat bahan yang kita tumbuk tadi, daun pandan tadi. Kita tumbuk dia. Kita perahkan limau dekat tu. Okey, limau tu boleh jadi setengah. Kalau tak cukup, tak jadi paste tu, sebab daun pandan tu pun dah ada jus dia kan. Dah cukup moist dia kan. Setengah daun limau nipis. Kalau tak ada limau nipis, limau kasturi pun boleh lah. Tak ada kasturi, lemon pun boleh. Okey, limau. So kita perahkan dia. Okey, lebih baguslah kepada acidic lagi. So supaya tu dah jadikan dia paste. Bila dah jadi paste, kita boleh jadikan mask muka. Dia akan sejuk dan membantu. Dia ada elemen property of anti fungus, membantu you all kat muka. You all letak sebagai mask green you all. Bukan green tea, tapi pandan mask. So jadi muka you akan sejuk dan calmness secara keradangan you all. Keradangan kebengkakan you all tu. So memang sangat membantu. Miss Mai dah cuba, you all pastikan you all cuba secara alami dulu. Kalau benda tu you all dah cuba dah tak boleh, of course you refer doktor lah yang lebih serius. Kita preventkan benda ni supaya belum jadi serius. So you all kena ambil tahu benda ni sebab belum jadi serius. So nampak tak? Kita cegah dia sebelum jadi lebih teruk. Kita cegah dia. Orang cakap cegah lebih baik daripada mengubati. Itu konsep kita. Alright tak? Di pagi-pagi ni supaya tip-tip yang Miss Mai kupas, benda ni menjadi cakap dapat membantu you all dan juga untuk you all, supaya you all juga dapat sharekan lebih ramai untuk bantu lebih ramai lagi. Kita sedekahkan pagi ni, ilmu ni, share tip Miss Mai ni kepada lebih ramai lagi untuk manfaat dengan lebih ramai lagi. Alright, you all cuba petua alami Miss Mai. Benda ni sebab barang-barang alami dia biasanya tidak memberikan kesan sampingan macam kita cakap kalau daripada barang chemical ataupun apa-apa ubatan yang kita tak tahu kan. Okey, secara natural remedy tadi.
Alright tak? So, kalau dah dapat tadi, you all pastikan you all cuba dulu secara alami. Misma ada lagi banyak tip untuk hari ni. Banyak lagi tip. You all boleh juga komen dalam Misma punya page ni. Dan make sure you like page kita supaya you all tak termiss dengan topik-topik kita kupas. Topik-topik panas kita. Okay, tip-tip kita. Tip-tip kita. Okay. So you all boleh komen kalau you all nak. Sebab ramai yang DM Misma macam-macam. Tapi you all boleh komen dekat bawah tu supaya mungkin Miss Mai akan share lagi topik-topik atau Miss Mai kupas-kupas topik. Okay, alright, yang akan datang. Alright guys, so selamat mencuba, sharekan dengan lebih ramai, sedekahkan ilmu ni beramai-ramai. Semoga anda dimurahkan rezeki. Alright tak? Buat-buat and dengan love. Okay, show your love to me, I show yours. Okay, alright. Semua ni untuk you all. Make sure you all also bantu untuk all di luar sana. Alright. Cantik dan sihat bersama Miss Mai. Cantik dan sihat bersama you all. Alright, tak macam tu. Okay, hai. Cantik sihat bersama you all. Cantik sihat bersama Miss Mai. Your expert beauty and wellness dan master trainer Malaysia. Bye.